Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian dalam kitab kita Sunnahmu Amalanku. Kita sudah masuk di dalam beberapa perkara sunat di dalam solat. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang sebelum solat. Sebelum solat kita nak mula dengan apa? Jawab dianya bersugi. Nak pergi masjid itu biar wangi, ada suginya. Kemudian bila sampai di masjid, kalau kita nak solat sunat, kita ambil sutrah. Dia panggil sutrah ni penghadang. Kan? Tapi kalau kita ikut imam, penghadang imam ya, kena penghadang, orang lain tak payah hadang dah. Kita boleh je lalu ke celah-celah saf. Sambungan kita pada kali ini iaitulah sunat-sunat semasa qiyam. Sunat semasa qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai solat. Nabi kita nampaklah dia dengan solat tu sangat-sangat jaga. Ju'ilat qurratu aini fi salah. Penenang mata hati, penyejuk mataku ni solat. Orang panggil penenang mata. Dan iza hazabahu amrun salah. Bila mari benda-benda yang mencemaskan, solat. Maka daripada sunnah inilah kita kena ambil para jemaah sekalian. Jangan dengar cerita saja. Orang cerita ni dia panggil sejarah. Sejarah itu cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut sejarah, dia sebut sirah. Beza tu. Sebab apa dia panggil sirah Nabi? Kerana itulah kepribadian yang kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla supaya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bagi kamu, bagi kita ni Rasulullah itu contoh. Maka itu dia panggil sirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai solat. Kita umatnya mesti solat itu menjadi agenda besar dalam hidup kita. Kalau orang duk rancang itu rancang ini, kita kena merancang bagaimana nak jaga solat. Bagaimana nak mendapat meraih solat yang lebih tinggi dari sudut darjat kualiti. Kita panggil dari sudut khusyuknya, dari sudut pelaksanaannya. Kalau setakat nak solat saja, lepas tu sudah tak ada kesan apa, kita kata itu satu kerugian. Kan? Jadi pahala dapat, tapi hasil kesan yang membekas dalam jiwa kita tu mungkin tidak terasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solat sebagai penyejuk mata, penghilang duka serta kerehatan minda dan latihan fizikal. Kita kena letak belakang. Nak tenang, solat. Bila mari benda duka cita, solat. Kita ni terbalik pula, bila duka cita tak ada solat. Orang nak tak semaya tu, sedih, stres. Tu terbalik nama dia tu. Orang stres lah orang solatnya, sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Bahkan dia termasuk dalam latihan fizikal. Salah satu masa dulu, mungkin tuan-tuan dengar, anak pun selalu cerita dah dulu, di Universiti Melaya buat kajian tentang terapi solat. Dia panggil buat terapi solat. Dia kata orang tua yang solat sunat 20 rakaat tarawih tu, kalau dia boleh kekal setiap malam, kesihatan dia lagi bertambah. Dia panggil jadi awet muda pula. Anak kata jangan dibesar sangat ayat awet muda tu, takut orang semaya kerana nak muda ya pula. Tapi kalau kita balik kepada kelebihan solat, betul sungguh. Sebab orang yang masuk syurga ni tuan-tuan, tanda umur ahli syurga 33 tahun je. Tak ada dah tua-tua ni. Keriput buat kita ni tak ada. 33 rujuk balik semula. Dia jadi comel. Pasal itulah kita kata makcik-makcik tak usah duduk make up bedok banyak sangatlah. Kita make upkan hati kita dengan ikhlas, dengan ibadat, insya-Allah hak tua turun balik ke umur 30 tahun. Ya 30 tahun ni orang panggil tengah comel lah tu tak. 30 tahun ni.
Tapi kalau sudah naik 50 tak apa nak comel juga. Baiklah. Selain amalan rukun dan fardu solat yang wajib, hak ni dia panggil kepala modal, orang tak bicara dah. Ya. Banyak lagi amalan sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, amalkan, dan baginda ajar kita untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua benda yang baik dia akan buat. Semua kebajikan-kebajikan yang dia tahu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dia telah ajar kepada kita. Cuma kita kadang-kadang tidak mengorek, tidak mencari, kita duk ingat ke tidak ada. Itu rugi kita, bukan salah Nabi, salah kita tidak belajar ataupun tidak menghayati. Analogi bagi kelebihan amalan-amalan ini adalah seperti dua orang. Dengar ni. Dua orang yang mula bersolat pada waktu sama. Sama-sama pukul 7, dua-dua ni keluar daripada rumah ke masjid. Dan menamatkannya pada waktu yang sama. Pukul 9.30 masing-masing balik ke rumah. Di mana dua orang tu? Masjid. Menarik tu kan? Dipanggil analogi. Dua orang ni pergi masjid, pergi waktu sama, balik waktu sama. Tetapi kedua-duanya ada perbezaan yang besar dari segi pahala dan balasan. Hak ni balik bawa gunungan pahala. Yang ni balik boleh bawa balik seguni dua ya. Kenapa? Hal ini kerana salah seorangnya menambah amalan sunat di samping menjaga rukun dan wajib. Manakala seorang lagi hanya melakukan yang rukun dan wajib ketika qiyam baik, setakat itu dulu. Yang seorang lagi yang jaga rukun dengan wajib. Hak seorang lagi ada aksesori kata orang. Ada benda-benda lain dia buat. Nak contoh mudah ya. Seorang ni keluar daripada rumah dia siap berwudu. SOP kita zaman ni, pasal itulah mula-mula khutbah tu kita kata SOP yang kita belajar ni banyak menghidupkan sunnah. Kan di antaranya kena ambil wuduk di rumah. Betul tak? Bukan soal air masjid nak jimat bil air dah. Memang itu sunnah. Nak keluar daripada rumah kita kena berwuduk di rumah siap-siap. Pakai baju memang bersiap sedia untuk solat. Comel dah pakai. Dalam seri lepas siap dengan sugi. Mana mari masjid tu comel bang mulut kan. Hak seorang lagi pakai tu rumah begitu. Sakut baru, baju sakut atas baru lagi. Naik motosikal dia lagi sebatang nak sampai masjid. Kau nak agak. Jangan marah ni kalau ada sungguh ni. Contoh ni. Sampai di masjid, yang kawan tadi yang bersiap wuduk di rumah, terus masuk masjid, tahiyatul masjid. Sambil nak tunggu azan, dia lagi dua muka surat, dua muka Quran. Hak orang lagi nak perhabis bawa putih dia nak masuk di masjid, malu orang. Dia lagi singgah di kedai kopi tepi tu, sepatah dua dulu situ. Walaupun mereka ni keluar dalam waktu yang sama, balik waktu sama, tapi berbeza jauh bumi dengan langit di antara yang mengamalkan sunnah dengan tidak amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata kita tu sekali ahli masjid sama-sama, sama pergi sama balik ya, tapi penghayatan tidak ada, isi itu tidak ada. Lain. Maka para jemaah sekalian, ini yang kita nak hari ini supaya motivasi kita kepada para jemaah sekalian, ihya as-sunnah, kita hidupkan sunnah. Saya ingat ulama kata apa? Orang yang keluar daripada rumah dia siap berwuduk, balik pula ke rumah dalam keadaan ini, orang ni ditulis pahala oleh Allah Ta'ala. Keluar dengan balik ke rumah ditulis pahala solat. Masya Allah, tabarakallah, pahala solat. Andainya kita minta pelindung lah Allah Ta'ala, minta selamat, keluar daripada rumah tak ada siapa masjid, motosikal dia dilanggar oleh benda ke bawah situ pakai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, besar ke tak besar pahala? Keluar daripada rumah dengan berwuduk, siap menuju ke masjid, dalam keadaan sudah bersedia, malaikat sudah tulis orang ini sudah berpahala solat, dia mati dalam keadaan itu, jauh dia punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla tinggi darjah. Allahu Akbar. Baiklah, itu muqaddimah. Sebab apa muqaddimah itu panjang? Sebab inilah ilmu motivasi kepada kita semua para jemaah sekalian,
supaya kita bila kita nak melakukan ibadat, dia ada format dia. Ada dia punya, kalau bahasa zaman Covid ni, ada SOP dia. SOP sunnah ni lah kalau kita pakai, banyak pahala kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita masuk pada bab kita, iaitulah sunat-sunat semasa qiyam. Ketika qiyam, yakni berdiri untuk solat. Sesah dah kita kan, kita dah berwuduk, dah sugi siap, sekarang ni kita bangun nak berdiri solat, maka disunatkan beberapa perkara. Bila kita nak ni, kita sunat beberapa perkara. Kita tengok dalam senara pendek kita ni, insya-Allah mudah-mudahan sempat dengan masa yang kita ada ni, insya-Allah. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jangan dimalah kita ni. Kadang-kadang kenapa tak angkat tangan tu? Tak angkat tangan apa sah. Siapa dia kata batalnya? Kan? Kita belajar dalam kitab fiqh, dia bagi solat tu 3. Ingat. Yang pertama rukun ataupun wajib. Bagi kita mazhab Syafi'i, rukun, fardu, wajib dalam solat tak ada beza. Hak tu berlaku. Kalau tak buat tak sah. Yang berbezanya dalam haji. Rukun dengan wajib tak sama. Ingat. Pergi haji dah, ingat. Kau ingat masa kursus haji dulu ya? Ya. Rukun kalau tak buat tak sah. Wajib untuk haji kalau tak buat, dengan kenapa tak buat? Uzur tidak berdosa. Tapi bukan kena bayar dam. Maknanya adalah cara-cara nak menyelesaikan masalah. Baik. Kita yang pertama, kemudian dalam fiqh kita, kemudian dia panggil sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Yang ketiga dia panggil sunnah hay'ah. Ingat, sunnah hay'ah ni dalam kitab Syekh Daud Fatani, dalam kitab Musalli, dia kata sunnah hay'ah itu seperti bulu-bulu kita ni. Kita ada janggut, ada misal comel ke semak ke kita tu, ada bulu. Kalau duk main senyak kata kita bulu pun tak ada. Kalau tak ada sekat, tak ada bulu misal boleh ke? Tak ada bulu keni berat kita. Jadi panggil mana? Maya tapi akak takbir, tak aja akak tangan apa tu baca apa dak sah solat. Tapi kekosongan tu berlaku. Baik. Tengok sunnah kita belajar pelan-pelan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir seraya mengucap Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya. Ni. Nabi kita angkat dua tangannya sampai ke mana? Dia punya paras. Nak angkat tinggi mana? Sehingga menyamai dua bahunya. Satu riwayat. Ada ketikanya baginda mengangkat tangan sehingga menyamai cuping telinga dia. Kita kena tahu, kena angkat. Allahu Akbar ni tangan kita duduk dengan bahu. Situlah duduk sini sekali. Ada kala sampai telinga ni. Tu yang paling tinggi. Jangan lebih pada telinga atas. Ni kita ni kadang-kadang berat juga nyobi Allahu Akbar. Ni orang selenda lagu ni. Tak bukan cara takbir yang betul. Yang ustaz jangan duk marah salah. Ini dia panggil termasuk dalam sunnah hay'ah. Tok angkat usah kalau angkat, tapi kalau dah nak angkat biar betul-betul ikut sunnah cara Nabi angkat, baru kita boleh berpahala tinggi darjat. Seorang ulama dia tulis sebuah kitab, dia kata sekali kita solat 4 rakaat, kita telah menghidupkan lebih daripada 500 sunnah. Dia coba kira satu dia. Nak suruh keluar 4 rakaat tu, kita telah meraih 500 sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kena buat. Jadi kita tak berasa, sebab kita tak hitung, kita pakai akak, tak akak. Setakat mana kita ni? Setakat bahu, tengok. Setakat bahu tu, ni bahu kita ni, maka akak kita. Tinggi dia, cupi telinga. Paling tinggi dia tu, telinga atas. Balik di rumah ni, tengok duduk depan cermin berlatih. Allahu Akbar. Gitu. Kan? Dan tangan kita kena terbuka. Nampak ni. Ada nombor 2 nanti. Maknanya sunat kita, jari-jari kita ni jangan kepak, buka. Jangan kata begitu. Nak macam ni, terbuka. Sebab apa terbuka? Dalam kitab tasawuf dia bahas panjang. Kenapa buka ni? Nanti kita sampai situ kita cerita. Ni nak tunjuk cara-cara apa ni. Kaifiat mengangkat tangan. Ini mustahak.
Maka Nabi SAW mengangkat tangannya sehingga menyamai dua bahunya. Ada ketikanya baginda SAW mengangkat tangan hingga menyamai cuping telinganya. Ada kata sini, di bawah. Ada kata paling tinggi, atas. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hazwa mankibai. Nah, tengok. Wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru liruku'. Ketika dia rukuk. Wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dhalika fi sujud. Maksud dia, artinya Ibnu Umar kata, Ibnu Umar ni sahabat besar, sahabat yang suka sangat ikut apa yang Nabi buat. Hak Nabi buat, dia buat belaka walaupun Nabi tak suruh. Ni Ibnu Umar. Pernah kata Ibnu Umar ni, dalam perjalanan nak pergi Mekah, tiba-tiba orang duduk berjalan duduk, dia masuk tepi parking motor dia. Nak pergi mana Ibnu Umar? Pergi tak apa. Aku nak pergi sini. Waktu aku pergi haji dengan Nabi SAW dulu, Nabi kita berhenti di sini buang air. Dia berhenti juga situ. Tidak ada syarat buang air ni, tidak kata satu sunnah kena berhenti situ. Tapi nak cerita Ibnu Umar ni sangat teliti dia, suka sangat ikut di mana Nabi berhenti, berhentilah dia. Radhiyallahu anhu. Ibnu Umar kata apa? Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya separas bahu, hazwa mankibai. Gitu dia duduk. Takat bahu. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk rukuk, juga mengangkat tangannya separas bahu. Dua tanda tuan-tuan. Dan apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk, i'tidal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangannya lalu mengucap sami Allahu liman hamidah. Nabi sallallahu tidak melakukannya mengangkat tangan ketika turun sujud. Tak. Jadi untuk maklumat para jemaah sekalian, tanda berapa tempatkah Nabi kita angkat tangan, berapa tepat? Dalam hadis ni berapa tepat? 3. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal. Sama ya. Tapi kita dari sudut amalinya kita kena perhati. Anak duk perhati tengok, kalau takbiratul ihram molek naik, Allahu akbar kan. Waktu nak rokok slow dah sikit. Waktu i'tidal kadang-kadang naik tak naik dah tangan tu. Tak awak naik. Kalau naik pun terbalik pada gitu ada sami Allah. Kata nak cumit ke apa tu? Gini, semua kena ulang macam ni. Semua tiga-tiga ni Allahu akbar sama lah. Nak rokok Allahu akbar, i'tidal pun sama juga. Itu dia panggil sunnah. Tuan-tuan tanda. Satu lagi tempat yang Nabi kita angkat tangan, iaitulah ketika bangun dari rakaat, dari tasyahud awal nak naik ke rakaat yang ketiga. Kita bangun sampai Allahu akbar, angkat tangan salat. Itu dia panggil 4 tempat raf'ul yadaini fi shalah. Kita angkat tangan dalam solat kita ada 4 tempat. Hak lain tu tidak masuk. Ni dalam hadis ni jelas sebut Nabi tak buat ketika nak turun. Turun mana? Nak turun turun ke sujud, dia tak angkat tangan. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ni siapa dia tuan-tuan? Ada seorang ulama nama dia Ibnu Hubairah. Ada Al-Wazir. Dia ni bertaraf menteri. Pasal tu di kitab dia, nama kita ada Al-Ifsah. Ifsah kita ni banyak jilid. Dalam kitab Ifsah semua orang tulis nama dia Al-Wazir Ibnu Hubairah. Seorang menteri bertaraf ulama. Ulama jadi menteri. Ini kita tak boleh. Kalau ada di kalangan kita sahabat-sahabat kita yang dulunya bertaraf ulama tapi jadi menteri, tak ya. Ada zaman dulu pun ada. Cuma biasanya orang-orang macam ni kalau jadi menteri payuhlah sikit. Semalam dalam seminar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita buat wacana, Ibnu Hajar ni pernah memegang jawatan Qadil Qudah. Jawatan qadi besar, ketua hakim syar'i di Mesir. Dia pernah dipecat sebanyak 9 kali. 9 kali kena pecat.
Kenapa kena pecah? Sebab terlalu tegas. Sekali dia lawan perintah Amir, khalifah nak laja ni, raja nak lagu ni, dia tak lulus, kena pecah. Duduk 4-5 tahun, mari raja lain pula, naik pula. Dia begitulah. Turun naik. Anda tengok dalam senarai yang disebut kemuka oleh ahli sejarah, dia kata Ibnu Hajar pernah dipecat daripada jawatan dia 9 kali. Masya Allah, tabarakallah. Kita kena pecah sekali ketalu tu. Jangan duk ketalu tu. Kalau kita nak berani, kalau kita mengaku awal-awal lagi jangan kena pecah. Kalau kena pecah orang tak sambung dah kontrak, tak seduk buat. Ini. Kecuali jadi pengampu oleh kita lain. Kata di Ibnu Hubairah rahimahullah taala, para ulama bersepakat ijma' bahawa mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sunat, bukan wajib. Hak wajibnya takbir tu, Allahu Akbar, angkat tangan itu sunat. Dah kalau sunat tak payah angkat. Banyak kali dah kan kita ittifaq dari sudut definisi sunnah, dari sudut motivasinya, perkara yang sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat, jawab dekat sikit nak dengar ni. Kalau tak buat, nak kuat tu. Sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat rugi pahala. Ni duk. Dia kata ustaz dulu kata lagu lain. Dia kata apa? Dia kata kalau tak buat tak ada apa-apa. Saya tak kata salah. Dari sudut fiqhnya betul lah perkara sunat ni kalau tak buat tak berdosa. Tapi dari sudut motivasi keimanan kita, kalau tak buat sunnah rugi. Kita nak situ. Tuan-tuan kena tulis besar. Perkara sunat, siapa buat boleh pahala, siapa tak buat rugi pahala. Tak kita nak rugi ke nak untung? Tak ada orang buka kedai atas dunia ni nak rugi. Tak. Kecuali orang bodoh dia panggil safih. Hak tu yang ada. Ada dulu zaman Nabi Mungkis apa nama dia. Dia nego rugi. Tapi minat nego, rugi sama dia nego. Saya tengok Nabi ajar dia, kalau dia akak jual beli dengan orang, dia kata la khilafah. Mana tak ada rugi. Kalau dia rugi, keluarga dia boleh mari tuntut balik dengan orang tu. Nak kata hobi dia menego, nak kata apa. Maknanya ulama sepakat mengangkat tangan itu termasuk dalam sunnah, bukan wajib. Tapi jangan dikecil lah. Kalau kita kata sunnah je tu, kalau bunyi yah tu kak, slow saja pakai nak buat kan. Baik, tamatlah kita yang pertama mengangkat tangan. Cara angkat tangan ada ajar tadi, iaitulah kita angkat hazwal mankibaini, sama dengan bau ataupun sama ke telinga. Cara dia buka macam ni. Tengok nombor 2. Sunat membuka jari jemari ketika mengangkat tangan. Jadi bila kita nak takbir, kita buka jari. Mamdud, buka tu gini, bukan kata gitu lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, baginda mengangkat tangannya dalam keadaan jari-jarinya terbuka. Maksud dia terbuka genggam. Orang kata kepar, tidak kata gini. Allahu Akbar. Ni nak akak berat lagu ni. Kan? Allahu Akbar. Gitu. Nak terbuka macam ni. Terbuka macam ni nak. Buka macam ni gini. Tidak kata sunggai gini tak. Begini sama gini, sama. Tapi mulut tapak tangan kita menghadap ke arah kiblat. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Para jemaah sekalian. Sebab dianya, kata di para ulama, kita nak tunjuk kita ni kosong. Allahu Akbar, mana kita ni kosong, tak ada benda dah. Kita ni menghadap muka kita ke mana? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah doa iftitah yang kita baca ni, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadap muka aku ni dalam solat kepada Allah yang mencipta langit dengan bumi. Kita ni bila sebut langit dengan bumi besar adalah, dan langit dengan bumi pun besar. Allah yang Maha Pencipta lebih besar, lebih agung daripada segala-galanya. Jadi kalau beradab dengan kita, terasa jiwa kita beradab kita dengan Allah Azza wa Jalla, ketika itu kita tak berani duduk tengok kiri kanan, duduk main, duduk mikir tak tahu kalau tak berani. Kalau duduk dalam majlis VIP pun tak mudah dah kita. Gelisah duduk, takut orang tengok lah, takut macam-macam. Allahu Akbar, itu dia panggil. Mana kita tak nak banding Allah, laisa kamitslihi syai'. Tapi biarlah kita terasa kedudukan kita tu berhadap dengan Allah Azza wa Jalla.
Paras sunat mengangkat tangan tadi dua keadaan. Daripada Ibnu Umar, tadi hadis yang kita baca tadi, baginda Nabi SAW mengangkat tangannya pada paras bahu. Hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Paras bahu tu mari mana? Daripada Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Malik ibnul Huwairith, ada satu lagi hadis, tulis pelajar. Malik bin al-Huwairith. Huwairith dengan sa. Huwairith. Disebutkan bahawa paras mengangkat tangan adalah setakat cuping atas telinga. Dia kata ni. Ja'a hazwa furu' al-uzunaini. Mana cuping atas ni. Kalau sini bawah atas telinga. Ai hazwa awali al-uzunain. Ucu atas telinga. Sekat tu. Jangan lebih. Indah Muslim. Kata di ulama, maka kita boleh memilih sama ada mengangkat tangan pada paras bahu atau pada paras telinga. Kedua-duanya sahih. Dua-dua tu hadis sahih belaka. Sini atau telinga. Sahih. Kenapa Nabi buat dua? Kata di ulama, fayunawwi'. Mana Nabi kita dia pelbagaikan. Ada kala dia angkat sini, ada kala dia angkat sini. Mana gitu kepelbagai. Itu riwayat yang ada. Rasulullah SAW ajar kepada kita cara-cara angkat takbir, dan para sahabat memang dia jaga dengan apa yang telah khususnya Malik ibn Huwairith ni. Tulis ni, Malik ibn Huwairith dialah rawi yang meriwayatkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan. Nabi kata, wasallu kama raaitumuni usalli. Musallalah seperti mu tengok aku salat. Tuan-tuan, apa jadi dengan Malik radhiyallahu? Malik ni dia pergi ke kampung ke, dia pergi ke mana ke, bila ada orang, ta'al, kumpul manusia, kumpul. Sebab Nabi pesan pada dia. Dia ni beberapa orang pemuda mari ke Madinah. Duduk dengan Nabi lebih kurang dalam 20 malam. Duduk belajar cara solat, cara apa. Nabi bertanya, ya Malik, siapa dia ada di rumah? Di kampung siapa ada? Oh, dia sebutlah keluarga gini, anak-anak ada belakang. Nabi kata, aku nampak mu ni 20 hari duduk sini, macam teringat ke rumah ya. Nabi kata, irji'un. Baliklah. Balik. Bila sampai waktu solat, salah seorang daripada kamu azan, dan orang yang pandai di kalangan kamu imam, Nabi kata, mu balik, irji'u ilaikum fa'allimuhum, buat balik ajar keluarga kamu. Bila sebut ajar ni lah Malik tak boleh duduk ni. Dia pergi mana-mana pun panggil orang kumpul. Pasal apa? Aku nak ajar hak Nabi kita pesan, wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat seperti yang mu tengok aku solat. Siapa tengok? Malik. Maka Malik panggil orang, dia pun solat. Inilah cara yang Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam, buat aku tiru 100% seperti Nabi buat. Itu tanggungjawab dia. Jadi menjadi tanggungjawab buat kita saja, kena belajarlah macam mana cara solat Nabi tu. Kan? Kalau tidak, kita duk solat sepuhak kita skala tu lah. Sah, rukun cukup, wajib sudah cukup, tetapi yang sunnah ni banyak tertinggal. Allahu akbar. Malik ibn Huwairith, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, duduk dengan Nabi. Nabi pesan. Bila Nabi pesan, para sahabat ni tuan-tuan, bila dia dapat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tinggal. Mereka akan laksanakan tanggungjawab yang besar. Baik, yang ketiga, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri selepas takbiratul ihram. Ini tangan kita ni. Maknanya Allahu Akbar, tangan kanan duduk atas tangan kiri. Jangan terbalik gini. Ni. Tangan kanan atas tangan kiri. Nak letak mana? Tengok. Nombor 4. Tangan kanan memegang tangan kiri. Ada dua cara untuk meletak tangan kanan atas tangan kiri. Elok sekiranya bergilir-gilir antara keduanya. Mana kita buat sekali hak ni, sekali hak ni, kan? Allahu Akbar. Cara pertama, tengok. Cara yang pertama macam mana?
meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ni duduk sini. Ni pergelangan tangan abang ni. Dan tok sini. Tok. Siapa dia riwayat ni, hadis ni? Dia panggil riwayat Wa'il ibn Hujur. Nama sahabat Nabi ni Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat, baginda menyusun tangan kanannya di qabada, mana dia pegang. Menyusun makna pegang, tangan kanan dia di atas tangan kirinya. Tak sini. Dia pegang sini. Pergelangan tangan ni letak dada. Hadis ni riwayat An-Nasa'i. Cara yang kedua, meletakkan pergelangan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Sini siapa sini? Tak sini. Mana sama ada sini atau sini. Ada kata tak tangan atas tangan pun ada juga sini. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, manusia disuruh meletakkan tangan kanannya atas tangan lengan kirinya dalam solat. Kana nahyu maru an yada'a ar-rajulu yada al-yada limna ala zira'ihi al-yusra. Apa sini? Tak lengan ni. Tapi jangan tak sini. Ada setengah orang sampai sini dia pegang. Tu orang sejuk lagu tu. Dakak tubuh dak. Ni ataupun lepas lengan sikit ya. Itu dia punya hak dia. Hadis ini dalam Bukhari. Allah, maka comel kan. Justru elok juga sekiranya bergili-gili antara meletak tangan kanan atas pergelangan tangan dan di atas lengan kiri untuk mempelbagai cara mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maratan huna. Baik. Tinggal satu lagi tak tertulis tanda tuan-tuan. Cara nak selesai kita takbir tahu dah. Tangan kanan atau tangan kiri tahu dah. Nak letak di mana? Mana tempat letak? Ada riwayat kata ala sadrihi, atas dada dia. Mana dada kita sini. Tak sini. Comel. Hadis Ali bin Talq bin Ali, dia kata dia letak bawah pusat. Tak bawah. Pasal tak ada setengah hadis maya letak bawah pusat. Betul tak? Cuma Imam Nawawi rahimahullah taala kata hadis bawah pusat tu tidak sahih. Kalau kita biasa ni, Allah Akbar tak sini, angkatlah. Tak sini. Sebab itulah anak suka kalau kita ajar orang ni, kita kata ambil hak asal. Bila kita tak tangan sini, ada riwayat kata Nabi kita tak di dada dia. Ala sadri. Mana dada sini? Tak. Ada lagi. Anak perhati tengok dalam buku dia tulis ada beberapa tempat lagi orang letak. Ada kata bila kata ala sadri atas dada. Dada sini dia letak atas ni. Kalau pergi negeri Arab jumpa duduk sini. Hak paling tinggi sekali ni duduk sini. Pasal apa duduk sini? Dia baca Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Musalatlah kata wanhar. Nahar tu mana tengkok. Tak sini maya. Yang kita naknya tak sini. Cuba tuan-tuan letak sini. Tidak, dia panggil nampak makan siku. Bahasa orang buat rumah makan siku tak. Comel duduk sini. Lagi jangan lebih lah. Sekat tu je duduk. Ni. Jangan pergi sini. Ada ke riwayat duduk sini ni? Riwayat pergi sini. Jadi riwayat yang adanya duduk di dada gini. Tak gini lah gini. Cuma hak sini ada juga. Dia kata orang-orang hak mengaji tasawuf ni, dia kata sini kita nak jaga hati. Hati kita di mana hati? Sini. Takut saya tak mari kau ni. Saya tak dia tak mari sini. Pasal tu lah ada setengah orang kata hak pegang tangan duduk sini tu pendekar sebab keris dia sini sedang nak tarik berak wis lalu. Kata jangan duduk main gitu ni marah orang kata pasal. Nah, yang pentingnya kita ikut kita, yang sunnahnya kita letak di sini. Comel. Dalam bahasa kita orang kampung dia panggil makan siku, maknanya cukup dia punya saiz. Duduk situ. Tangan kita kecuali tangan orang tu jenis panjang duduk situ jadi lawa. Tak payahlah pusing-pusing sini tak perlu duduk tengah. Ala sadri di dada. Alhamdulillah. Selesailah kita para jemaah sekalian. Cara angkat tangan, cara meletak tangan, di mana tempat nak letak. Alhamdulillah. Kalau duduk bawah tu ada, walaupun ada riwayat, tetapi Imam Nawawi sendiri dalam kitab dia Al-Majmu' dia kata hadis itu tidak sahih.
maka bagi manalah, angkatlah tangan tu letak di dada. Alhamdulillah kita ikut sunnah. Jadi tamaklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan masuk dalam siri yang akan datang bacaan. Habis dah cara angkat tangan, sekarang ni kita nak mula membaca doa iftitah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu